فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sidang penonton dan pendengar yang saya kasihi, persoalan timbul kepada kami berkenaan dengan perbezaan antara bahasa Arab yang menggunakan kalimah al-walidaini dengan al-abawaini. Kedua-dua ini menunjukkan kepada kita bahawa ia kembali kepada kedua ibu bapa. Dari sudut bahasa, kalimah walid merupakan isim fa'il bagi kalimah walad. Kalimah al-walidain membawa maksud ibu dan bapa sebagaimana yang dinyatakan dalam Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu'asarah, muka surat 439, jilid yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa kamu. Surah Al-Isra ayat 23. Di sini digunakan kalimah al-walidain memberi makna kedua ibu bapa. Begitu juga kita melihat kalimah al-abawain yang memberi makna kedua ibu bapa. Dalam Mu'jam al-Wasit, jilid pertama, sebagaimana yang disebut, juzuk yang pertama, muka surat 4, merujuk kepada ibu dan bapa sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa warisahu abawahu, yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya. Surah An-Nisa. Dikatakan juga ia merujuk kepada bapa dan datuk. Kalimah abawah kadang-kadang memberi makna bapa dan datuk, atau bapa dan juga bapa saudara sebelah bapa, al-am. Ini kalimah ab. Artinya kalimah ab ini lebih besar daripada kalimah walid. Artinya dia lebih meluas penggunaannya. Dalam menjawab bagi persoalan di atas, umumnya kalimah walidain dan abawain merujuk kepada makna yang sama, iaitu ibu dan bapa. Namun terdapat sedikit perbezaan menurut sebahagian ulama dari segi penggunaan kalimah tersebut dalam Al-Quranul Karim. Seorang ulama yang amat saya hormati, Allamah Dr. Fadil Saleh Samarai, bahawa beliau menyebut dan berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan istilah berbuat baik, berbakti dan berdoa dalam keseluruhan Al-Quran kecuali dengan kalimah al-walidain, bukan al-abawain. Contohnya firman Allah Ta'ala, ayat yang kita baca tadi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dia menggunakan kalimah walidain, dia tak guna kalimah abawain. Dan kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu berbuat baik. Surah Al-Isra ayat 23. Begitu juga dalam bab doa sebagai contoh, disebut rabbighfirli wali walidayya. Dia tak sebut wali abawayya. Wahai Tuhanku, ampunkanlah bagiku dan bagi kedua ibu bapaku. Surah Nuh ayat ke-28. Istilah berbuat baik, berbakti dikhususkan kepada walidain dan tidak kepada al-abawain. Yang demikian juga sebagaimana yang dinyatakan dalam Lamasat Bayaniyah fi Nusus min At-Tanzil, halaman 1017. Selain daripada itu, seorang ulama bernama Syekh Wahid Abdullah Abdul Majid menyatakan dalam penulisannya, apabila kita melihat lafaz al-walidain, ketahuilah bahawa ayat itu merujuk kepada ibu dan bapa dengan kecenderungan ke arah ibu. Maknanya kalau sebut walidain, utamanya ibu. Sebab itu dia sebut ibu bapa. Dia tak sebut bapa ibu, ibu bapa.
Kerana perkataan tersebut berasal daripada kelahiran. Walada, wulidali, dilahirkan untuk aku, ataupun waladat, yang melahirkan, yang merupakan sifat wanita dan bukan sifat lelaki. Yang beranak, yang melahirkan itu sifat wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Surah Luqman ayat 14. Dan kami, yakni Allah, wajibkan manusia berbuat bakti, berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung, hamil hingga akhir menyusunya. Dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, ucapkan terima kasih. Dan ingatlah kepada aku jualah tempat kembali untuk menerima balasan. Nas ini menunjukkan kalimah walidaih digunakan kerana isu bersalin dan disebut tentang ibu yang bersusah payah dalam keadaan keletihan dalam menanggung masa hamil dan selepas daripada itu. Dan apabila disebut ucap terima kasih, disebut dengan kalimah walidaih ataupun walidain. Penyebutan walidain di sini adalah dalam konteks meletakkan kedudukan ibu di hadapan bapa dalam hal wasiat untuk berbuat baik. Sebab itu Nabi pernah kata ummuka 3 kali, barulah bapa yang keempat. Dan yang demikian kerana ibu adalah tempat berbakti dan dimuliakan. Simbol pengorbanan dan keikhlasan, kesucian dan kemurnian. Ibu adalah asal yang memuliakan anak dan orang yang paling berhak dalam bersuhbah. Bersuhbah ni maknanya bersahabat, mendekati, menghormati, bersama. Jadi ibu ini macam itu. Disebut dalam Quran, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka bersahabatlah kepada kedua ibu bapa kamu, yakni layanglah mereka dengan layanan yang makruf, yang baik. Selepas itu bapa mengikuti dalam hak tersebut, yakni ibu dan bapa. Manakala lafaz yang digunakan seperti al-abawain disebut, ketahuilah bahawa ia merujuk kepada bapa dan ibu dengan kecenderungan ke arah bapa. Kalau kita kata walidain, beratnya ibu dan bapa. Tapi kalau kita sebut abawai ataupun abawaya, maknanya itu bapa dan ibu, ke arah bapa. Kerana perkataan tersebut berasal daripada kebapaan, ab. Abawai ni ab. Jadi yang merupakan sifat bapa dan bukan ibu. Ini yang disebut oleh sebahagian para ulama. Hak bapa didahulukan berbanding ibu dalam ayat-ayat yang berkaitan pewarisan, tanggungjawab dan beban berat yang perlu ditanggung. Oleh itu, lafaz abawain digunakan kerana ia lebih sesuai bagi lelaki, terutamanya dalam bab kepusakaan. Ini kerana lelaki bertanggungjawab memberi nafkah, maka harta warisan yang diperolehinya digunakan. Manakala harta warisan ibu disimpan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maknanya digunakan kalimah abawain. Firman Allah Taala, "Wa li abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi as-sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus." Surah An-Nisa ayat 11. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seseorang dari keduanya, maka 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Anak mati, ibu dan bapa berhak mendapat 1/6. Jika si mati itu mempunyai anak, si mati itu ada anak dia 2-3 orang, seorang ke, mak dan bapa si mati berhak dapat 1/6. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, dia bujang atau dia tidak ada anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ada 1/3. Allah muliakan untuk ibu 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara adik-beradik, maka bahagian ibunya akan mendapat 1/6. Sebagai contoh,
Apabila hanya ibu bapa yang mewarisi, ibu diberi 1/3. Manakala bapa mengambil selebihnya melalui pengiraan asabah, di mana bapa mendapat 2 kali ganda daripada apa yang diperuntukkan kepada ibu, iaitu 2/3. Oleh itu hak bapa di sini lebih tinggi berbanding ibu. Tapi kalau tidak ada seperti itu, maka berhak kepada ibu jauh lebih banyak daripada itu. Kesimpulannya, meskipun istilah walid dan abawain atau walidain dan abawain merujuk kepada ibu dan bapa, penggunaannya dalam Al-Quran mempunyai perbezaan yang amat halus, seni rupa-rupanya. Istilah walidain lebih menekankan kepada hubungan dengan ibu, khususnya dalam konteks berbuat baik, berbakti, taat, patuh dan berdoa. Kerana ibu melambangkan pengorbanan dan kelahiran. Manakala kalimah al-abawain lebih menonjolkan peranan bapa dalam aspek pewarisan dan tanggungjawab nafkah. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran memberikan keseimbangan antara kedudukan ibu dan bapa, namun dalam konteks yang berbeza berdasarkan hak dan tanggungjawab masing-masing. Setiap ayat Al-Quran sudah barang tentu mempunyai petunjuk yang mendalam untuk kehidupan kita. Kerana itu dalam Al-Quran disebut agar kita tadabbur mengenainya dan membawa kita lebih dekat kepada kebenaran dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka cuba tadabbur, faham, mengerti, tilik maksud maknanya, mendalamnya, tafsirnya. Begitu juga sebarang bentuk asrar atau rahsia-rahsia yang hendak disampaikan oleh Tuhan yang maha mulia lagi maha bijaksana. Semoga Allah memberi kepada kita kefahaman yang jelas dalam melaksanakan segala titah perintahnya, dan kami akhiri dengan doa, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa ahzanina wa zahaba humumina wa humumina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.